Muafakat Nasional akan berpecah. Saya mempelajari 2-3 perkataan daripada YB Tuan Syed, iaitu PAS merupakan parti oportunis. Juga satu lagi perkataan perkahwinan menyesuaikan. Memang dua ayat ini ataupun dua rangkap ini cukup sesuai untuk sikap ataupun sejarah parti PAS itu sendiri. Seperti mana yang disebutkan oleh YB Tuan Syed tadi, bahawa daripada Angkatan Perpaduan Ummah, Gagasan Rakyat, kemudian dia gabung dengan Semangat 46, kemudian Pakatan Rakyat pada tahun 2008. Semua perkahwinan, kononnya perkahwinan politik itu hanya sementara. Dia lebih kurang, kalau boleh saya izin saya gunakan satu perkataan baru juga mungkin. Kalau tak sesuai mungkin Tuan Syed boleh tegurkan. Dia lebih sikap PAS ini dia lebih cenderung kepada satu tingkah laku seperti kahwin kontrak. Kahwin muta'ah. Betul atau tidak? Dia kahwin satu ketika yang pendek, kemudian dia cerai. Dia cari pasangannya baru. Saya juga boleh simpulkan bahawa walaupun semua parti politik akan tetap mencari peluang untuk menjadi kerajaan. Dan serentak dengan itu, semua parti-parti juga ada perjuangan ataupun dasarnya sendiri. Maka pada keadaan ini, semua parti politik sekurang-kurangnya ada satu prinsip yang minimum, iaitu keseimbangan di antara mengejar opportunity ataupun peluang dan juga pegangan itu sendiri. Dalam konteks ini, saya lihat parti PAS ini, dia lebih cenderung kepada mengejar peluang. Dia sanggup tinggalkan pegangan ataupun wadah politiknya untuk menyesuaikan diri demi untuk mencari peluang sebagai menjadi kerajaan. Seperti mana yang telah disebutkan oleh YB tadi, mesyuarat PAS, wakil-wakil daripada parti PAS itu selalunya keputusan bersama antara parti, terutamanya pada waktu Pakatan Rakyat, sentiasa dinafikan ataupun ditolak oleh seorang individu yang memegang jawatan sebagai Presiden Parti PAS itu sendiri. Maksudnya, semangat musyawarah ataupun semangat muzakarah itu tidak wujud pun dalam sejarah ataupun tata cara pengurusan parti PAS itu sendiri. Kalau parti PAS pegang kepada semangat muzakarah dan musyawarah, sebalangan keputusan yang telah ditetapkan atau diputuskan bersama dalam mesyuarat tidak boleh ditolak ataupun diketepikan oleh seseorang individu yang tidak hadir dan ditolak ke tepi dengan tanpa alasan pun demi untuk kepentingan partinya sendiri. Sebab itu saya memang setuju dengan apa yang disebutkan oleh YB Tuan Syed tadi. Balik kepada soalan yang ditimbulkan oleh saudara Lee sebagai moderator, selain daripada saya menyatakan tadi bahawa gabungan muafakat ini hanyalah mencari satu peluang ataupun yang disebut perkahwinan menyesuaikan. Sebab pada ketika PAS dan UMNO hilang kuasa selepas pilihan raya umum ke-14, mereka rasa sedih, mungkin mereka juga rasa tersinggung dan hilang keyakinan. Maka dalam keadaan ini, kedua-dua ini bergabung. Dalam kata lain, saya boleh juga menyifatkan bahawa pergabungan parti UMNO dan PAS itu di bawah satu nama yang muafakat. Tetapi sebenarnya sejak dahulu, kemarin, hari ini dan esok, kepimpinan dua parti ini tidak pernah muafakat pun. Dan sebenarnya mereka dua-dua parti ini ada boleh diibaratkan tidak sekatnya mimpi lain-lain. Kenapa? Sebab PAS mempunyai sasaran dan juga target yang sama yang bertindih 100% dengan UMNO. Mereka akan tumpukan dalam kawasan majoriti Melayu terutama di pantai timur dan juga kawasan utara Semenanjung seperti Kedah, Perlis dan sebagainya. Maka saya lihat apabila ditambahkan dengan sikap dan rekod parti PAS itu sendiri, perkahwinan dengan UMNO itu, perkahwinan politik ini tidak akan berpanjangan.
dan mereka akan bercerai. Dan pada hari ini kita sudah nampak bahawa PAS akan memilih untuk bersama-sama dengan PPBN kerana kalau dia bekerjasama dengan UMNO, PAS tidak ada kemungkinan untuk menjadi taikor ataupun nombor satu. Kalau dia bergabung dengan PPBM, sebab bilangan kerusi yang ada dalam parlimen pada ketika ini pun PAS ada 18, PPBM hanya tinggal. Yang asal, kalau dia tak sudi kerusi hanya tinggal 6. Ataupun 1/3 daripada parti PAS sahaja. Maka PAS boleh bertindak sebagai taikor. Seperti mana yang disebutkan oleh menteri luar kita pada ketika melawat di China, dia kata taikor, taka dia kata. Sebab itu saya menjangkakan bahawa muafakat nasional ni tidak akan berkekalan, akan berpecah, akan berkecai dalam tempoh terdekat ini sebab parti UMNO dengan PAS ini mempunyai satu persaingan yang saya juga boleh lumuskan bahawa mereka adalah zero sum game. Kalau PAS nak benang lagi 2 kerusi, UMNO terpaksa kalah 2 kerusi. Kalau UMNO nak kekalkan 50 lebih kerusi seperti mana yang disebut oleh YB Tanjung Malim tadi, maka tidak ada peluang untuk PAS menambah kerusi daripada lebih daripada 18 yang sedia ada. Sebab itu saya tidak yakin bahawa muafakat nasional ini boleh berkekalan, sedangkan yang saya sebut tadi, mereka tidak muafakat pun. Mereka hanya untuk mengejar kepentingan bersama, untuk mengejar peluang yang sama, serentak dengan itu memputarbelikkan kenyataan seperti yang disebut oleh saudara daripada Tanjung Malim tadi bahawa kes adil bijaksana dalam konteks ini IUU 355. Apa yang disebut oleh Timbalan Presiden PAS apabila menjawab yang ini bukan saya suruh dia pergi buatlah, tapi ini kita mengupas jawapan daripada Timbalan Presiden PAS terhadap penyokongnya. Dia kata dulu kita pembangkang, so kita cakap sajalah 355 ke 555 ke 755 kita cakap saja. Sekarang kita sudah jadi kerajaan, tak timbul lagi dah, tak payah cakap lagi. Begitu juga dengan Adib. Selain daripada Adib juga, saya juga membaca laporan-laporan seperti yang saya kesian juga YB Mujahid apabila menyandang jawatan sebagai Menteri Menjaga Agama, insiden sajat dan sebagainya. Mereka memputarbelikkan fakta, menghasut dan sebagainya. Kerana mereka sebagai pembangkang tidak pernah muafakat pun sebenarnya. Dan yang paling penting mereka dengan UMNO, PAS dan UMNO itu adalah satu persaingan zero sum game. Sebab itu saya tidak menjangkakan mereka boleh bekerjasama lebih panjang selepas PIU 15. Loadingan kerusi pun takkan selesailah